Assalamualaikum warahmatullahi. Hai semua. Hari ini saya nak tunjuk video tutorial macam mana kita nak buat skill L-sit. Skill L-sit adalah skill statik yang mana kita duduk di atas lantai dan kita buat kaki kita straight macam bentuk L. Baik, banyak saya tengok video tutorial di YouTube yang mana dia tunjukkan terus progression macam mana kita nak bermula dari awal sampailah kita berjaya capai untuk buat L-sit tu. Tapi saya khawatiri kepada orang yang nak bermula daripada zero, dia tak ada foundation strength. Saya sendiri dulu, saya salah faham, saya ingat L-sit ni hanya perlu kuatkan core strength yang mana abdominal muscle. Dia separuh betul, tapi separuh lagi kita pandang enteng yang mana L-sit ni juga menggunakan kekuatan upper body seperti di rear delt ataupun shoulder bahagian belakang ni, dan juga tricep dan juga scapula. Kemudian di bahagian lower body dia menggunakan sebelum tu dia gunakan core strength macam yang saya faham tadi. Kemudian dia juga menggunakan compression strength dan juga flexibility di bahagian hamstring muscle. So kalau kita hanya fokus kepada core strength, bila kita buat L-sit kita akan rasa sangat-sangat sakit dan dia akan tangkap bahagian tricep dan bahagian bahu, juga bahagian hamstring flexibility lah. So ada orang dia tak boleh nak lurus kaki, dia hanya boleh macam ni je ataupun dia kaki bengkok ke tepi sebab dia kurang flexibility. L-sit memerlukan flexibility yang tinggi dan juga compression strength yang mana kita punya quad ni untuk rapat ke dada kita. So kita perlu kuatkan bukan saja compression strength tetapi juga bahagian flexibility hamstring dan juga bahagian tricep, bahagian bahu dan bahagian quad lah, core kita juga. Baik, L-sit ni dia boleh dibuat di atas lantai dan hari ini saya nak tunjuk di atas lantai lah sebab di atas lantai yang paling susah sebab kita limited range of motion dah. Tapi kalau kita buat atas parallel dia lebih mudah lah, dan juga di atas besi di equalizer ataupun di besi-besi bar yang lebih tinggi ataupun kita hanging ataupun buat di atas string, yang mana atas string ni dia lebih perlukan stability tapi lebih mudah lah sebab dia di tempat yang tinggi. Tapi kalau seorang tu dia boleh buat L-sit di atas lantai, confirm dia boleh buat atas parallel, atas besi, atas hanging bar, atas string dan atas tempat-tempat yang lebih tinggi lah. So kita buat tutorial di atas lantai lah. So sebelum saya nak tunjuk tutorial tu, saya nak fokus kepada foundation strength lah. Sebelum nak belajar terus buat L-sit, pastikan kita ada foundation strength yang kukuh di bahagian bahu, bahagian tricep, bahagian core dan juga bahagian hamstring dan quad lah, hip flexor terutamanya. Ke bahagian paling atas iaitu shoulder. So saya nasihatkan kita adakan strength, foundation strength di shoulder. Kita buat senaman seperti pike push up ataupun kita buat dive bomber push up ataupun nama lainnya Hindu push up dan senaman-senaman lainlah yang menguatkan kita punya bahu terlebih dahulu. Okey, selepas bahu kita kuatkan kita punya tricep. Senaman tricep yang paling mudah ialah dip lah. Kita buat dip supaya kita boleh dapat straight arm daripada bengkok kita turun dan kita naik. So kita ada kekuatan straight arm untuk kita luruskan kita punya tricep. Dan juga boleh buat juga spin push up ataupun tricep extension di pull up bar ataupun di bar-bar yang lain lah. So itu untuk tricep lah. Kemudian kita kuatkan kita punya core melalui senaman-senaman seperti knee raise di pull up bar ataupun boleh juga buat di besi, di palang besi di tepi kita di equalizer tu, dan kita juga boleh buat leg raise. Nah, leg raise ni kita lebih perlukan flexibility lah sebab kita nak luruskan kaki kita. So dia akan banyak membantu untuk kita capai L-sit bila kita buat senaman-senaman foundation tu. Baik, untuk kali ini saya nak tunjuk senaman-senaman untuk kuatkan kita punya quad untuk compression strength dan juga untuk fleksibelkan kita punya hamstring. So baik, yang pertamanya untuk kuatkan kita punya hamstring, kita boleh buat, kita luruskan kaki kita terlebih dahulu. Kemudian kita bagi seated forward fold. Kita luruskan tangan kita. Kemudian kalau boleh jari kita ni
point ke atas lah. Kalau buat macam ni dia mudah, kalau buat macam ni dia lebih susah. So kita lurus, kita tegakkan badan kita dan kita ke depan. Kita cuba capai jari kita. Kita buatlah maksimum takat mana kita boleh reach. Kalau tak sampai jari, tak sampai ke ibu jari kaki pun, kita buatlah sampai sini ke, ikut kemampuan masing-masing. So kita buat 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey. Okey, dah selesai tu, kita boleh rehat dalam keadaan aktif, yang mana kita tunduk dan kita cuba pegang kita punya ibu jari kaki ataupun kita pegang kita punya bawah ni. Kalau kita boleh kompres di bawah, kalau tak boleh kita buatlah dekat mana mampu. Kalau dekat sini lah. So kita tunduk, kita cuba hold dalam 10 ke 15 saat ke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey. So yang tu untuk fleksibelkan kita punya hamstring lah. Boleh cuba buat dalam 3 ke 4 set. Kita buat berulang-ulang kali lah, sampai kita rasa kita punya hamstring ni besok tu kita rasa sakit sikit lah. Tapi itu tanda-tanda dia nak grow dan dia nak longgarkan kita punya hamstring tu. Yang keduanya, kita nak kuatkan kita punya compression strength, yang mana kekuatan untuk kita angkat kaki kita, iaitu quad kita ni ke dada kita ni. So yang ni kita nak buat exercise ni dalam 10 kali. Kita buat rep ni, saya tunjuk dulu macam mana. Sebenarnya kita angkat tangan kita ni, kita letak lagi depan, kita letak lagi susah kita nak angkat kaki kita. Tapi kalau tangan kita lagi belakang, lagi mudah kita nak angkat. Letak depan lagi payah. Okey. So kita buat 10 kali ikut kemampuan nak letak kat mana. Kalau rasa maksimum kita boleh letak sini, angkatlah kat sini. Badan kita cuba ke depan. Kita cuba push badan kita ke depan. Baru dia akan work kita punya compression strength tu. Okay, macam saya buat kat sini. So kita tarik nafas, kita ke depan sikit, kemudian kita angkat kita buat 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey. Dan seterusnya, ini kita cuba angkat punggung kita, kaki kita straight. Okey, tengok macam mana. Okay, macam tu. So badan kita ke depan, kita cuba kompres quad ni dekat dengan kita punya dada. Kita cuba buat dalam 10 kali lah. Kalau boleh jari kita cuba pointed ke atas lah, supaya dia lebih press. Okay, kita cuba buat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalau susah, kalau siapa ada parallel, dia boleh cuba buat guna parallel lah. Lagi mudah, dia boleh tolak ni. Yang lagi tinggi, so dia lagi mudah lah. Okey. So tu 2 exercise untuk compression dan 2 exercise untuk hamstring flexibility. Okey, untuk progression, untuk kita capai acid, mula-mula kita test dulu kita punya quad strength kita. Terus mula-mula kita cuba kat lutut kita dulu, kita tengok kita punya core strength kita boleh tak angkat. Kalau kita rasa macam ni pun susah, kita cuba buat dari awal. Kita dalam keadaan tak, kita dekat dengan badan kita, cuba angkat punggung kita. Okey,
So kalau sir boleh angkat, ni kita rasa kita boleh tahan dalam 5 second ke 10 second. Okay, kita move ke next progression lah. Kalau tak boleh, kita cuba exercise dulu lah. Kita bagi boleh angkat. Kalau tak boleh hold pun, kita cuba angkat dalam 1 saat ke, kita buat dalam 10 rep lah. 1, 2, 3, sampailah kita 10 rep. Dan kita buat ulang kali sampai kita boleh hold 5 ke 10 saat. Kemudian kita luruskan kaki kita pula. Kita cuba angkat pinggul kita. Kita tengok kita boleh tahan tak 10 saat. Okay. Kalau kita boleh tahan sampai 10 saat, sebenarnya kita boleh move ke next progression lah. Kalau tak boleh, buat macam tadi juga, kita buat berulang kali, tahan dalam 1 second lah. 1, 2, 3, 4. Okay. Kemudiannya, kalau kita dah boleh buat 2 progression tadi, okay, kita buat tuck L-sit. Tuck L-sit pula, nah kita angkat kita punya punggung kita dari lantai dan juga kaki kita. So yang akan hanya ada di lantai hanyalah tangan kita punya arm sini. So kalau kita boleh tahan at least 5 saat, kita boleh move ke next progression lah. Tapi anda kata itu kita tak boleh buat, kita boleh guna parallel juga. Macam tadi saya kata tu, sebenarnya dia akan banyak membantu kita untuk push kita punya tangan lah. Okay, kita lagi mudah lah. Tapi kalau kita tak parallel dan kita tak boleh buat tu, kita buat macam tadi saya cakap, buat berulang-ulang kali. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so lepas tu kita cuba hold lah dalam paling kurang 5 saat. Okay, kemudian kita cuba luruskan kaki kita. So kalau hamstring kita ada fleksibel, kita boleh luruskan kaki kita dalam keadaan tak ada masalah lah. So kita cuba hold L-sit dalam sebelah kaki dulu lah. Kita cuba tengok kita boleh buat tak sebelah kaki. Tu kita cuba tukar, kita alternatekan kaki kita. Okay. Kalau tak boleh buat, kita buat dalam keadaan 1 second dan kita buat berulang kali lah. 1, 2, 3. Itu juga kaki kanan. 1, 2, 3. Okay. So kalau dah boleh buat, kalau ada parallel, boleh guna parallel, tak ada masalah, lagi mudah. So kalau dah boleh hold dalam 5 saat paling kurang, kita move ke L-sit tu lah. Pergi ke L-sit dan kita cuba hold terus lah. Kalau boleh hold L-sit, maknanya kita sudah berjaya dapat skill L-sit lah. So paling kurang 5 saat boleh hold. Kita buat ulang-ulang kali, kita akan boleh hold lebih lama lah. So kalau kita tak boleh nak hold lagi, kita buat berulang-ulang kali dalam 10 rep, hold dalam 1 second setiap rep. Contoh, kalau guna parallel lagi mudah. Okay, so itu dia punya final progression lah. So kalau dah boleh sampai situ, tahniah, anda telah berjaya menguasai skill L-sit. So itu saja untuk video kali ini. Saya harap semoga anda semua boleh dapat skill L-sit ni, sebab dia bagus untuk badan kita, sebab dia bukan hanya fokus kepada strength dan muscle. Sebab L-sit ni memang dia akan bina kita punya tricep, kita punya bahu dan kita punya quad lah. Tapi dia juga bagi badan kita ataupun kita punya hamstring kita fleksibel. So bila kita buat aktiviti harian tu, kita punya hamstring kita tak ketat, kita mudah nak bergerak, kita mobile, kita boleh, kadang kalau fleksibel sangat, kita boleh ambil barang kat lantai tanpa kita
bend kita punya lutut. Itu kalau dah fleksibel betul ya. So banyaklah faedah bila kaki dan badan kita fleksibel ni. So terima kasih atas perhatian, terima kasih atas tontonan. Jangan lupa untuk share kepada kawan-kawan anda, dan jangan lupa untuk subscribe, dan juga jangan lupa untuk like ya. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.